Apa dah. Cuba kalau kita bayang Menteri Pertahanan Malaysia, tulis kitab fiqh. Gini lah dia jadinya. Maknanya dia alim serba benda lah. Masuk politik. Dia bukan nak cakap politik kuatian, cuma nak khabar macam mana ulama ni berperanang. Okay. Dia masuk politik, dalam masa sama dia faqih. Susah nak cari orang faqih masuk politik satu. Dan orang politik faqih susah. Biasanya orang ngaruh pening mabuk ketung belaka. Duduk cari benda tu. Tak semestinya tu, saya tak mau cakap secara konteks Malaysia, secara umum. Sebab tu biasa berlaku kerosakan yang besar bila orang yang jahat terlibat dalam perkara tersebut. Okey, tak apalah, tinggalkan benda tu. Tu secara ringkas. Jadi beliau ni adalah beberapa kitab yang lain beliau karang yang tak perlulah saya panjangkan di sini. Sahabat-sahabat boleh kita tengok dalam kitab-kitab syarahan supaya lagi lagi meluas kecintaan kepada musannaf kita. Baik. Jadi saya nak sebut sikit beberapa kitab syarah. Dalam bahasa Melayu saya tengok banyak dah yang mula mensyarahkan kitab ni. Dan saya sendiri pun ada terjemahan. Buat terjemahan di bawah IKS. IKS ni apa? Ikon Syabak. IKS, Ikon Syabak. Tu nama syarikat dia. Tapi adalah beberapa kesilapan dan insya-Allah akan diperbetulkan dalam cetakan seterusnya. Dan saya pun berhajat untuk syarah jugalah Safinatun Najah ni secara ringkas, minta doa sahabat-sahabat hufaz muslimin bani dan banat lah. Moga-moga diberi kekuatan sebab ada beberapa list lagi yang dalam senarai. Okey, baik. Jadi dalam alam Melayu banyak sangat syarahannya. Di antaranya kalau anak-anak tengok, sahabat-sahabat biasa duk main dengan budak-budak semua. Okey. Sahabat-sahabat tengok Misbahud Duja yang dikarang oleh Ustaz Muhaddijo. Tapi jalan tu ada beberapa masalah yang silap sikit lah, yang memerlukan kepada penelitian. Saya sebut ni bukan saya kritik kitab, cuma kita katakan ada beberapa benda yang kita kena nazar. Ada benda tu diakui sendiri oleh penulis. Apabila ditanya, maknanya benda tu memang perlukan pembetulan. So bila baca kitab tu, kalau kita tak ada asas langsung, molek kot kalau kita berguru dengan guru-guru yang memang faqih dalam mazhab Syafi'i. Yang seterusnya Al-Mujtabah. Mujtabah ni saya tak baca lagi, beli tu ada. Cuma tak baca lagi. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi kalau ikut dia ada beberapa sesi dah, ada beberapa penulisan Syarah Safinah ni yang saya ikuti. Yang pertama ni tulis kecil tu. Syarah Safinah dia letak dalil je. Dalil, lepas tu penambahan sikit gitu je. Lepas tu dia ada besar sikit, last sekali jadi kitab besar nama Al-Mujtabah. Mujtabah. Mujtabah ni nama Sunan Nasa'i tau. Baik. Jadi itu dalam alam Melayu. Dalam alam Arab memang sangat banyak syarahan dan saya dah berhajat sangatlah untuk cerita banyak. Cuma saya nak sebut beberapa syarahan yang agak menarik. Antaranya ditulis oleh Syekh Nawawi Bantani. Satu orang daripada Indonesia. Orang Indonesia alim. Dia tulis Syekh Nawawi ni digelar dengan Nawawi Tsani. Kenapa? Dia duduk di Kepulauan Riau. Dikenali dengan Nawawi Tsani kerana apa? Kerana kealiman beliau dalam fiqh mazhab Syafi'i. Sehingga digelar Nawawi Tsani. Dia tulis kitab nama Kashifatus Saja. Syarah bagi Safinatun Najah lah. Dan biasanya orang buat pengajian, ada sebahagian orang dijadikan kitab Kashifatus Saja sebagai kitab pengajian. Dan satu lagi syarahan yang tidak terlalu panjang namanya Nailur Rajak. Sahabat-sahabat boleh cari ni Nailur Rajak. Nampak dah apa? Nailur Rajak. Ada banyak cetakan. Cuma dalam cetakan-cetakan tu sebahagian besarnya ada kesilapan ataupun gugur perkataan ataupun ada kesilapan sedikit. So berhajat kepada talaki lah. Bukan bila saya sebut ada kesilapan tak payah beli kitab, bukan gitu. Sebab dalam alam percetakan biasa silap. Nak ayat gitu. Buku Melayu pun sebenarnya gitu kadang-kadang. Cuma ni nak khabar kalau ada kesilapan tu janganlah kita memaksumkan kitab tersebut ataupun syarikat percetakan tu. Betul lah kita ada ilmu kan. Baik.
Okey tu. Jadi sebelum kita masuk kepada matan Safinatun Najah, suka juga saya nak sebutkan satu benda. Penuntut ilmu dia kena bezakan di antara kitab untuk tadris, untuk belajar, dan kitab untuk qiraah, untuk baca saja. Kenapa saya sebut perkara ni? Kerana ada orang dia beli kitab berjilid-jilid. Rumah dia penuh dengan kitab. Dia berhajat semua kitab tu dia nak talaki daripada guru. Allahu Rabbi. Nampak? Ni satu lagi kitab. Ghayatul Munah, Syarah Safinatun Najah. Ni saya rasa antara syarahan yang terbaik dan setakat pengetahuan saya lah. Antara syarahan terpanjang Safinatun Najah, Ghayatul Munah. Ada PDF. Boleh cari. Okey, jadi saya nak sebut tadi, ada orang kerana mereka tidak boleh membezakan di antara kitab untuk tadris, kitab untuk belajar dan kitab untuk membaca, akhirnya kitab yang berjilid-jilid rumah dia tu dah baca asam. Nampak? Tu dah kena kau. Satu. Ada orang pula dia ingat semua kitab dia boleh baca sendiri. Akhirnya semua kitab dia baca tanpa kita panggil benda manhaj yang kukuh. Manhaj pembacaan yang kukuh, akhirnya pemahamannya berterabur. Ni lagi bahaya. So apa yang kita nak? Kita nak ialah kita dapat bezakan yang mana kitab untuk belajar, yang mana kitab untuk pembacaan. Nampak? Biasanya guru-guru dalam fiqh ni dia akan sampai kepada minhaj, macam saya sebut tertib tadi, berserta dengan syarahan-syarahan kitab syarahan yang perlu. Kemudian dia akan lepaskan anak murid dia untuk wujud sendiri kitab-kitab yang lain. Gitu je. Macam tafsir. Contoh-contoh saya bagi ilmu tafsir. Tafsir tuan-tuan, sahabat-sahabat berjilid-jilid kitab tafsir. So, macam mana manhaj pengajian tafsir? Biasanya orang akan belajar tafsir Jalalain sampai habis. Apa yang saya dapat ketahui, manhaj Diobandi lah. Dia sebut dia akan belajar tafsir Jalalain daripada A sampai Z. Daripada awal sampai akhir, kerana tafsir itu adalah tafsir yang paling ringkas. Dia ada berapa huruf atau berapa kalimah saja lebih daripada jumlah ayat Quran yang ada dalam tu. Penafsiran dia. Baik. Biasanya habis itu kemudian dia akan ambil sedikit tafsir Baidawi. Tafsir Baidawi dengan nuskah saya ada 3 jilid ke 4 jilid dah ingat dah. Jadi dia akan ambil sebahagian tafsir Baidawi. Lepas daripada habis surah Baqarah, dia akan lepas anak murid dia untuk wujud kitab-kitab lain. Begitu caranya. So bukanlah semua kitab kena talaki, cuma ada kitab yang perlu kita talaki untuk kita betul dipanggil malakah. Malakah ni maksudnya kemampuan kita untuk memahami kitab-kitab yang lain. Nampak? Jadi kitab contoh kitab Safinatun Najah ni, kalau kita belajar sekadar matan saja, lalu kita pun buat kesimpulan lalu, maka akan jadi bercelaru lah. Bercelaru habis. Orang Terengganu panggil bolok serong. Nampak? Baik, okey, selesai. Itu sedikit mukadimah daripada saya. Minta maaf banyak tuan pengurusi, panjang sikit mukadimah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita buka kepada kitab Safinatun Najah. Boleh gerak slide boleh? Kita masuk kepada kitab. Okey, Darul Minhaj. Perhatikan sebetul. Cetakan Darul Minhaj antara cetakan yang disemak balik nuskah-nuskah Safinatun Najah ataupun Nailul Rajab yang saya kata rosak tadi ataupun ada kesilapan tadi. Jadi Darul Minhaj pun yang sahabat-sahabat kalau nak cari Darul Minhaj kena cari yang latest, paling latest. Sebab apa? Dalam cetakan saya tak silap 2009 ni pun ada sedikit kekurangan lah kalau dalam Nailul Rajab. Safinatun Najah tu tak ada, biasanya tak salah manalah. Dalam syarahan dia Nailul Rajab ni. Jadi Darul Minhaj ni dikenali dengan orang panggil cetakan ataupun syarikat cetakan Sultan. Apa dah? Ataupun kita panggil ni kayangan. Sebab harga yang memang mahal. Kitab lain kita boleh 20 riyal. Beli Darul Minhaj 70 riyal tu biasa lah. So jangan kata tokai kedai tu kata harga dah, memang jenis mahal. Tu. Jadi hak yang kalau anak-anak sahabat-sahabat nak beli Darul Minhaj, wakil Darul Minhaj di Malaysia boleh buka ni Facebook Tok Kenali Kitab Arab. Maulana Lutfi Okay, baik, selesai. Waktu sedikit
bab cetakan ni kena tahu kot sebab ada cetakan yang ada amanah. Maksudnya dia just ambil buku-buku, dia salin tanpa ada orang yang mentasheh. Macam Darul Minhaj ni dia ada para ulama' di belakang dia yang membantu untuk mentasheh kitab tersebut. Tu antara kelebihan dia lah. Antaranya lain Darul Faihat. Tu antara yang ada khidmat ulama'. Dah, tu. Okey, terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terus sikit lagi masuk kitab dulu. Okey, ni tak apalah. Masuk Safinah terus. Okey, matan Safinatun Najah. Okey, bismillah. Ni atas mazhab Syafi'i kita nak belajar. Okey, sini. Bismillah. Dia tambah tu man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dalam dah hadis situ tu saya hurailah sikit hadis ni. Yang pertama lafaz man tu umum. Siapa-siapa yang Allah Taala kehendaki dengannya tadi kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Taala beri kefakihan dia dalam agama. Kalau ikut asalnya man tu umum. Siapa-siapa yang Tuhan nak beri, siapa-siapa je. Tapi dikaitkan belakang tu yufaqihu fiddin, maka Allah Ta'ala akan perjalankan dia dengan jalan untuk menuntut ilmu secara terperinci. Yufaqihu fiddin. Baik. Yang pertama, kalau kita tengok zahir ayat tadi, zahir hadis Nabi SAW ni, seakan-akan menyatakan orang yang tak belajar agama, dia tak ada kebaikan langsung. Betul tak kita? Seakan-akan gitulah. Seakan-akan orang yang tak belajar agama, tak ada kebaikan langsung. Maknanya kalau kita ni tak belajar agama, macam teruk benar, tak ada langsung kebaikan. Seakan-akan gitu, sabar tu. Tapi sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya tidak. Disebut begini, man yuridillahu bihi khaira. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala hendaki kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan di sini ialah kebaikan yang kamil, yang sempurna. Kebaikan yang sempurna, maka Allah Ta'ala akan fakihkan dia dalam agama. Boleh? Maksudnya orang yang belajar agama ni dia akan dapat kebaikan yang sempurna. Sebab tu saya sebutkan, saya pernah sebut, saya kata orang yang belajar agama bukan jaminan dia tadi tu akan baik tak. Orang belajar agama bukan dijamin dia tadi jadi baik, berjuru semua sekali tak. Cuma kelebihan dia apa? Dia tahu bila dia bersalah tadi macam mana dia nak kembali menebus kesilapan dia. Kenapa? Dia dah ada basic dah. Dia dah ada basic dah ketika tersebut. Okay, so bila kita katakan yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah kebaikan yang sempurna, kebaikan yang kamil, maka kalau sekiranya orang Islam yang tidak belajar, maka dia dapat ada kebaikan? Ya, dia dapat juga kebaikan sebagai mengucap dua kalimah syahadah tadi, cuma dipanggil kebaikan yang naqis, kebaikan yang kurang. Nampak? Kebaikan yang kurang ataupun tak berapa sempurna lah. Memerlukan berhajat kepada dia belajar lagi agama supaya kebaikan tersebut bertambah pada dia. Okey, dua. Yang ketiga, keluar daripada kita katakan orang yang dapat kebaikan ialah orang yang langsung tak ada kebaikan. Orang yang langsung tak dapat kebaikan, maka yang dimaksudkan dengan orang yang langsung tak ada kebaikan adalah orang-orang yang kafir. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, minta jauh. Baik. Jadi daripada hadis ni ada tiga kelompok. Yang pertama, orang yang dimaksudkan hadis adalah orang yang mendapat kebaikan yang kamil. Adapun orang Islam yang tidak belajar, itu orang yang mendapat kebaikan. Ada juga kebaikan kerana mengucap. Tapi kebaikan tadi, kebaikan yang sedikit ataupun kurang lah. Dan yang ketiganya ialah orang yang langsung tidak ada kebaikan kerana amalan yang mereka tidak dikira, kerana mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah. Maka ketika tu dia tak ada lah. Tak ada kebaikan bagi dia selagi mana dia tidak masuk dalam Islam. Orang tanya, dah buat apa? Mengucap dalam walaupun buat amalan baik tak boleh dikira sebagai kebaikan. Last kali masuk neraka kau. Zalim lah Tuhan kalau begitu. Saya nak jawab masalah ni gini. Orang ceroboh
apa nama ni, kebun orang ramai. Maksudnya orang ceroboh tanah. Dia ceroboh tanah. Dia pun bangunkan, dia buat apa nama ni, dia tanam durian banyak-banyak. Apa tak? Dia ceroboh kawasan orang. Dia ceroboh kawasan orang. Dia pun tanam durian banyak-banyak, sapalah berhektar-hektar, ratus-ratus hektar dia tanam durian. Lepas daripada tanaman, bila dapat hasil tadi tu, dia pun pergi sedekah orang durian tadi. Duit hasil durian pun dia bagi bantu orang miskin. Saya nak tanya sahabat-sahabat, orang gitu, apa tak? Orang gitu nak kira kan ni? Nak kira dia buat kebaikan ke tak? Apa tak? Itu sama lah. Orang kafir, dia tadi, dia tadi tak masuk dalam kebun dia lagi. Lepas tu dia buat kebaikan. So, tak pelik lah kalau sekiranya dia diazab. Nampak macam tadi. Dia masuk ceroboh kebun, dia masuk ceroboh tanah orang. Dia pun buat pembangunan durian apa semua sekali. Nampak? Last sekali, mari pihak berkuasa kata, awak akan dimasukkan ke dalam penjara kerana melakukan pencerobohan. Masa tu dia boleh ukit tak? Dah saya bagi sumbangan ke orang. Nampak tak? Dah jadi dah. Pasal mu tu ceroboh dah tanah orang. Okey, sesat. Okey, dan sebenarnya perkataan man yuridillahu bihi khairan ni tidak adalah dalam nuskah Safinatun Najah. Cuma dalam dah ditulis tu saya huraikan sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk makluman, daurah ni kita tak berjaya untuk hurai panjang-panjang. Kerana apa? Kerana kita ada 2 hari saja untuk khatamkan saya tak tahu apa muka surat, tak ingat lah. Agak banyak lah. Jadi saya akan pergi rekah-rekah je. Untuk berhajat pada panjang, sahabat-sahabat boleh rujuk kepada syarahan yang lain. Ataupun kita baca lepas ni syarah bagi Safinatun Najah pula. Gitu. Ataupun kita naik matang-matang lagi ke macam mana, tengoklah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hurai sini memang dah habis. Jadi saya tak payah hurai lah. Cuma nak kabarnya Allah ni adalah lafaz jalalah. Lafzul jalalah. Dan kalau dalam nahwu pun kita katalah, ni semakrifah-makrifah. A'raful ma'arif ialah Allah. Allah. Lepas tu Allah ni adalah kita panggil, haram kita letak nama kita dengan nama Allah. Allah saja tu tanpa diidafatkan kepada sesuatu. Mu nama benda Allah. Tak boleh haram aku ya. Tak boleh Baik. Jadi disebut dalam kitab-kitab, antaranya dalam I'anatul Talibin, diceritakan bahawa pernah satu zaman dulu ada seorang perempuan tu, dia hamil. Masa hamil tu dia dah niat dah, dia kosak dalam hati, aku nak letak nama anak aku Allah. Bukan Abdullah. Abdullah tak apa, ada sandaran Abdul tu. Allah je. Faham tak? Lalu dilahirkan anak tersebut, datanglah kilat yang menyambar daripada langit, mati anak tersebut. Jadi sampai sekarang dah tak ada orang nama Allah, ada. Tuhan jaga benda tu. Bukan sekadar haram jaga. Tidak sawak lah benda Tuhan marah tu. Ar-Rahman maklumlah. Ar-Rahman perbahasannya pun panjang. Asal daripada rahima yarhamu, rahmatan. Rahmat. Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Itu perbahasan yang biasalah. Dan sahabat-sahabat boleh tengok perbahasan yang sangat banyak dalam masalah Rahmanir Rahim dalam kitab-kitab yang lain. Saya tidak berhajat untuk hurai panjang kerana kita ada nak capai maksud yang lebih luas. Ar-Rahim, Allah Ta'ala memberi rahmat, sama juga lah asal daripada Rahim juga. Rahimah yarhamu tadi tu, memberi rahmat kepada sekalian orang mukmin saja. Maksudnya dengan pahala-pahala yang diberikan kepada orang mukmin. Okay, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Taala, Tuhan semesta alam. Alam masuk di sini. Zaman kecil dulu bila sebut alam, saya pun sendirilah duk mikir alam semesta. Apa tak? Pasal duk sekolah alam semesta. Alamin ni maksudnya kullu ma siwallah. Setiap benda yang selain Allah dia panggil alamin. Nama lain dia panggil makhluk. Makhluk.
Setiap benda yang dicipta tu alam. Jadi kalau dalam bab akidah kan, setiap yang benda sebut alam lah. Dalil wujudnya Allah Ta'ala adalah alam ini. Alam maksud benda? Makhluk. Tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb tu kalau sahabat-sahabat kita tengok dalam kitab besar dia ada 12 makna jadi kita tengoklah khabar dah. Baik. Wa bihi nasta'in. Dan dengannya lah, dengan Allah Ta'ala lah, nasta'inu ala umuri dunia wad din. Kami minta tolong. Nasta'in dengan maksud natlubu. Kami minta ala umuri dunia, atas minta tolong dia. Atas urusan-urusan dunia wad-din dan urusan agama. Boleh terjemah dengan urusan agama atau boleh juga diterjemah dengan urusan akhirat. Atas jalan muqabalah. Sebab ad-din dari sudut lughah, yang pertamanya dengan maksud agama yang kita maklum, yang keduanya dengan maksud hisab. Hari hisab, maksudnya hari akhirat. Contoh ayat kita baca sama tu, Maliki Yaumiddin. Ada tak terjemah hari agama? Ada. Nampak tak? Raja kepada hari pembalasan. Hari hisab. Maka ad-din sini kalau kita nak muqabalah dengan ad-dunya, kita boleh terjemah kami minta tolong atas urusan-urusan dunia dan urusan akhirat. Boleh tak? Ataupun terjemah dengan maksud ad-din dengan maksud apa yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada malaikat Jibril kepada kita. Itulah. Tu. Okey, sini ada faedah sikit dari sudut ilmu bahasa Arab. Pengarang kita, dia letak wabihi dulu. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia sepatutnya ayat asalnya jadi nasta'inu bihi. Itu tak? Kenapa pengarang mendahulukan perkataan bihi di hadapan? Sepatutnya nasta'inu bihi. Faedahnya benda, dia kata setiap yang ni ayat dia. Setiap benda yang sepatutnya duduk di belakang, bila dikedepankan, takdimu, ingatlah, takdimu ma fi haqqihi ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan benda yang sepatutnya duduk belakang memberi faedah al-hasr. Maksud apa al-hasr? Maksudnya kita bataskan, kita hadkan. Jadi dari sudut terjemahan, wa bihi nasta'in maksudnya kalau ikut asalnya dan dengannya kami minta tolong kan. Bila didahulukan tu maksudnya hanya kamu je. Hanya mu je aku minta tolong, tak minta dengan orang lain. Boleh? Kalau kata nasta'inu bihi, kami minta tolong dengannya, dengan Allah, boleh jadi minta tolong kau dengan orang lain. Macam kita cakap dengan awak kita kan tak apalah, lagi dia buat pick up line dalam dalam Quran. Aku dah kena kata tak. Okey, contoh ayat Quran, iyyaka na'budu. Asalnya dia na'buduka. Nampak? Lalu Allah Ta'ala dahulukan kaf tu depan. Iyyaka na'budu. Jadi dahulu depan tu faedah dia. Sebab tu dalam terjemahan sahabat-sahabat tengok hanya Allah yang kami sembah. Mari mana hanya, tak ada perkataan faqat. Tak, tak ada mari mana. Faedah daripada mendahulukan yang sepatutnya duduk belakang dikedepankan. Tu faedah dia. Okey, baik, selesai. Wa sallallahu wasallama, dan selawat dan salam atas Nabi ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selawat dengan maksud rahmat. Kalau datang daripada Allah Ta'ala maksudnya rahmat. Wasallama dan tahiyah. Tahiyah ni maksudnya penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad, atas penghulu kita Nabi Muhammad. Baik. Hukum selawat dalam mazhab Syafi'i, kita tengok ada situasi selawat jadi wajib. Dan ada situasi selawat jadi sunat. Selawat jadi wajib bila di sisi mazhab Syafi'i, wajib selawat setiap hari. Difahami daripada ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dalil umum. Jadi setiap perintah menunjukkan kepada wajib. Lalu dia adalah dalil-dalil yang lain daripada hadis Nabi SAW yang mengkhususkan. Jadi ulama mazhab Syafi'i menyatakan wajib kita selawat, setiap hari wajib selawat. Oh, macam mikir mula. Hari ni selawat hari. Wajib maksud dia,
Wak boleh pahala, tinggal boleh dosa. Hari ni kita selawat Ha? Apa dak? Tanya dulu wajib tu mana bawah. Jangan gaduh weh. Wajib tu dalam semayang. Jadi sebab tu orang yang tak semayang, dia bukan sekadar tinggal kewajipan semayang, tapi dia tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam semayang wajib selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sunat dalam keadaan yang lainnya. Tu mazhab Syafi'i mudah itulah. Ada sunat dalam waktu-waktu yang khusus, ada sunat secara umum. Boleh selawat ni ada sunat dalam waktu khusus, ada sunat dalam waktu secara umum, afwan. Secara khusus ada sunat, contoh. Selepas daripada kita azan, atau kita dah azan ke ataupun orang lain azan ke, ikutlah. Ketika habis la ilaha illallah, sebelum kita masuk doa azan tu, kebiasaan kita masuk doa dulu. Sebenarnya selepas daripada tu sunat selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lepas tu barulah Allahumma rabbaha tu. Nampak? Tu antara yang khusus. Ada disebut secara khusus selawat bila. So sahabat-sahabat boleh tengok banyaklah kitab-kitab yang bincang tentang selawat ni. Antaranya saya prefer kitab Al-Qaulul Badi'. Al-Qaulul Badi', dalam tu dibincangkan waktu-waktu yang disunatkan. Selawat lah antara perbahasan ni. Selain daripada dia cerita tentang kelebihan-kelebihan selawat. Baik, selesai. Wasallama tahiyyah. Selawat datang daripada Allah dengan maksud rahmat, datang daripada selain Allah dengan maksud doa. Dengan maksud doa. Ala sayyidina, atas penghulu kita. Siapa Nas ni? Nas ni balik ke biar? Kita ni siapa? Maka kita katakan di sisi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, boleh kita letak nas ni dengan maksud makhluk. Nampak? Semua makhluk. Sebab Nabi kita Muhammad SAW di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi kita lagi mulia daripada seluruh makhluk. Dipanggil afdalul khalqi ataupun sayyidul anam, penghulu kepada sekalian makhluk. Sebaik-baik makhluk di sisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ditanya malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, siapa lagi mulia? Nabi Muhammad SAW. Arash Allah. Arash bukan Allah. Arash. Arash kan makhluk. Nampak? Arash kan makhluk. Arash Allah dengan Nabi Muhammad, mana lagi mulia? Nabi Muhammad SAW lagi mulia. Gitu. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang sedemikian. Ni ada disebutlah dalam kitab-kitab akidah banyaklah soalan ni disebut. Baik, jadi na tu kembali kepada Sayyidul Khalqi, penghulu kepada sekalian makhluk. Termasuk nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah bos. Big boss sekali. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni nama, sebahagian ulama kata Muhammad ni nama yang popular di bumi. Ahmad popular di langit. Cuma dalam kitab-kitab terdahulu juga Ahmad digunakan. Jadi Muhammad lepas ni. Maknanya lepas ada Nabi SAW dilahirkan. Dan nama Muhammad ni untuk cari yang sahabat-sahabat comel juga. Ulama ada bincang. Sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW sendiri, maksudnya sebelum Nabi dilahirkan, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, ulama ada bilang beberapa orang yang diberi nama dengan nama Muhammad. Gitu. Antaranya ada pendapat kata 5 orang sahaja, tak ramai. Ada kata 6, ada pendapat yang paling banyak yang saya pernah jumpa 21 orang sahaja yang diberi nama dengan Muhammad sebelum daripada Nabi SAW dibangkitkan jadi Nabi. Jadi puak-puak ni yang memberi nama anak dengan Muhammad dengan harapan anak dia lah jadi Nabi akhir zaman. Padahal ada padahal ada. Gitu cerita dia. Baik. Sebab tu ulama sebut antara rahmat kan tadi selawat lah. Ulama sebut antara rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW ialah Allah Ta'ala kekalkan sebutan Muhammad selepas daripada kewafatan baginda SAW. Buktinya ramai atas muka bumi ni
hari ni nama Muhammad. Nah, tu bukti yang secara tak langsung lah. Cuma yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala kekalkan nama sebutan Muhammad tu, Allah Ta'ala kekalkan dalam semayang. Kita selawatkan sebut nama Nabi. Tak, dalam azan, dalam mengucap 2 kalimah syahadah. Tu dikekalkan sebutan Nabi, nama Nabi Muhammad SAW. Kesesat. Khatamin Nabiyyin, penutup kepada sekalian Nabi. Boleh baca belakang khatam ataupun khatimin Nabiyyin. Boleh belakang. Baik. Wa alihi, dan kita selawat juga ke atas ahli keluarga Nabi SAW. Saya dah panjang nak ni. Wa sahbihi ajma'in, dan sahabat-sahabat ajma'in keseluruhan. Faedah, kenapa didatangkan perkataan ajma'in di sini? Padahal selesai dah ajma'in, kalau wa alihi wa sahbihi selesai dah. Alihi sini dengan maksud setiap orang beriman walaupun berdosa. Alihi dari sudut doa dengan maksud seluruh orang beriman walaupun dia berdosa. Jadi termasuk kita sekali. Sebab tu bila selawat pada Nabi SAW, jangan segan-segan untuk kita tambah belakang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kerana apa? Kerana dalam alihi di sana adalah termasuk kita yang dosa ni. Baik. Tu dari sudut doa. Adapun dari sudut zakat, maklumlah Bani Muttalib dan Bani Hashim di sisi mazhab Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, wasahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi ajma'in, dikaitkan dengan ajma'in kerana apa? Sebahagian ulama mensyarahkan bila ulama dia takkidkan dengan ajma'in, nak beri faedah, nak tolak pegangan Syiah. Nak tolak pegangan Syiah yang hanya menerima sebahagian sahabat je. Yang hanya menerima sebahagian sahabat saja. So, kita takkidkan lagi, kita kata sahabat bukan sikit tak, semua sekali. Semua sahabat tu, moga Allah beri rahmat pada mereka. Dalam masa yang sama, kita nak menolak sebahagian Syiah yang mengatakan ada sahabat yang kufur selepas ada kewafatan Nabi. Jadi, sebab kaedahnya, tidak boleh kita doa rahmat kepada orang yang kafir. Tak boleh. Minta Allah beri hidayat boleh, tapi doa rahmat tak boleh. Nampak? Oleh sebab itu, di sini nak menolak pegangan Syiah yang menyatakan ada sahabat-sahabat dan kebanyakan sahabat kufur. Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Said Hawa. Saya tak apa ingat dah tajuk dia. Dia tulis tentang Khomeini. Khomeini maklum pernah Syiah di Iran dulu. Khomeini, Ayatullah Khomeini. Ayatullah ni gelaran yang Syiah beri nak menunjukkan bahawasanya Khomeini ni merupakan tanda kewujudan Allah. Bukan ia tu Tuhan, tapi maknanya dengan kewujudan Khomeini ni dapat menegakkan ataupun menzahir, membuat orang kenal Tuhan. Nak kata begitu. Sampai tak gitu agungkan Khomeini. Baik. Jadi Syekh Said Hawa ni ulama ahli sunnah kita lah. Dia ada tulis satu buku. Saya dah ingat dah tajuk dia benda. Dalam tu dia ada sebut ada Syiah yang berpegang selepas kewafatan Nabi SAW hanya 4 orang je sahabat yang Islam. Apa tak? Selain daripada ahli bait lah. Selain daripada ahli bait Nabi tu. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari. Hal lain kufur lah ke? Abu Bakar apa semua kufur lah ke? Nampak? Ni berat lah. Tuduhan yang agak berat. Jadi ajma'in tu nak tolak fahaman-fahaman yang karut ni yang mengkafirkan sahabat. Baik. Okey. Dah kita tanya pula. Sekarang ni kita bincang fiqh lah. Dan apa hukum kita kafirkan sahabat? Kufur ke tak? Okey. Dari sudut hukum, maka tengok. Okey, kita pergi ke akidah sikit lagi. Adakah kufur seseorang mengkafirkan sahabat? Bukan mengkafirkan. Adakah kufur seseorang yang menafikan sahabat dia? Contoh dia kata Sayyidina Umar ni bukan sahabat. Sayyidina Osman bukan sahabat Nabi. Bukan sahabat member aku. Nampak tak? Aku jumpa dulu masa Osman tu perang Khandaq apa semua. Aku sekali je. Bukan sahabat Nabi. Contoh cakap order itu. Baik. Jadi adakah kufur orang cakap gitu, dia menafikan persahabatan di antara sahabat Nabi tadi dengan Nabi SAW. Maka kata ulama, ni dari sudut kufur atau tidak? Menyalahi realiti tu memang confirm salah dah lah. Maka ulama kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia tadi
mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Silap, bukan kafir. Silap dia tadi kata dia menafikan persahabatan Sayyidina Abu Bakar. Dia nafikan persahabatan Sayyidina Abu Bakar. Lalu ulama kata orang tadi kufur. Kenapa? Menafikan persahabatan di antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dah. Ada pun sahabat-sahabat lain, kalau dia nafikan, dia kata Osman ni bukan sahabat. Dia dari sudut menyalahi realiti, ya betul. Salah lah. Nampak? Cuma adakah membawa kepada kufur? Jawapannya tidak. Dah kenapa Abu Bakar seorang je kufur? Kalau kita nafikan persahabatan dia. Kerana persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar disebut dalam Al-Quran. Mana ayat dia? Anggap Al-Quran tau. Wa kana li sahibihi ni. Inna Allaha ma'ana. Nabi SAW kata, Nabi SAW kata, faqala li sahibihi. Maka Nabi SAW kata kepada sahabatnya. Sepakat ulama menyatakan sahib dalam ayat tersebut, surah Taubah surah dia. Surah Taubah. Tuan pengurusi? Ya. Betul tak? Masya Allah. Baik. Sepakat ulama menyatakan sahib dalam ayat tadi merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka digunakan perkataan sahib menunjukkan bahawasanya Nabi SAW bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka siapa-siapa yang menafikan persahabatan, jadi nampak tak? Bila disebut sahib tuju pada Sayyidina Abu Bakar, siapa yang menafikan persahabatan antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, maka dia menafikan ayat Quran tersebut. Nampak? Gitu cerita dia. Baik. Jadi kerana datang menafikan Quran itulah yang menyebabkan kufur orang yang menafikan persahabatan di antara Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Baik, selesai. Habis ya? Salah panjang. Wala haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. Dan tidak ada daya wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa billah melainkan hanya dengan Allah sahaja. Al-ali yang tinggi, al-azim yang maha agung. Baik. Sini satu benda saya nak ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat. Kita habis sampai pukul 9 pengurusi Sesi pertama tak? Sesi pertama sampai 9.45. 9.45. Okey, baik-baik. Okey, terima kasih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi masukkan di sini wala haula, aku tidak ada daya untuk melakukan ketaatan. Wala aku tidak ada daya untuk menolak maksiat. Wala quwwata dan aku tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan bitaufiqillah, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya benda hari ni hak yang masuk dalam daurah kita ni sebagai contoh. Saya tak nafikan orang lain study juga dah, nak khabar. Kita ada kekuatan untuk duduk dalam daurah, dengar walaupun kadang-kadang bosannya ustaz ni. Nampak tak? Bosannya saya ngajar. Tapi buat apa diberi kekuatan untuk dengar agak ilmu? Ataupun kita pergi kat ustaz lain, kita ada kekuatan juga untuk hafal Quran. Ataupun untuk tu. Kenapa? Semua tadi tu kerana Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita. Kalau Tuhan tak beri kekuatan, maka kita tak akan mampu tersebut. So, untuk apa kita berbangga? Kita rasa hebat. Kita ni mampu untuk buat kebajikan. Kita ni mampu study. Kita ni mampu hafal Quran. Orang tidur kita ngapa. So, mana letaknya usaha kita? Tak ada lah sepatutnya. Bila kita faham gitu. Tak ada boleh kita nak bangga. Aku ni kuat study. Dah. Nampak? Kita akan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan ketaatan. Dan difaham juga bila kita hayati wala haula wala quwata illa billah ni, kita tidak mencela orang yang melakukan maksiat. Beza saya sebut tidak cela, bukan tidak cegah maksiat. Tidak cela dan tidak menghina. Orang yang melakukan maksiat, kewajipan kita ialah cegah. Bukan hina dia. Kerana apa? Kerana kita faham kadang-kadang diberi ada orang tu dia insah dah. Nampak tak? Allah, aku tak buat dah tapi tak ada kekuatan. Jadi buat kau. Gitu.
Sebab ketagihan ke benda ikut anda. Nampak? Ketagihan ke ataupun dia jadi mari rasa tak boleh hari ni gak ada kata orang. Contoh. Nampak? Tapi waktu tu dia kena ubah lah. Cuma kita ni, perspektif kita ni, adakah kita perlu hina dia? Jawapannya tak. Kenapa? Kita letak benda tadi tu bimbang, takut kita diuji sedemikian. Cuma just kita beri peringatan je lah ke dia. Tak oleh lah gitu. Dah kena ingat. Orang ahli maksiat, bila dia buat maksiat, kita ni kena khabar je tu salah. Sebab kalau kita pakat senyap belaka, dok khabar dia tu salah, maka dia akan selesai dengan maksiat dia. Akhirnya jadilah normalisasi maksiat. Jadi sepatutnya biar kita khabar, biar dia rasa malu, dia buat maksiat tu malu. Paling kurang, kalau dia tak malu buat maksiat bersendirian pun, at least dia malu untuk buat maksiat depan kita. Orang ngepak depan kita tu anda. Lari je, tak. Lari takut benda putus member bawah. Apa tak? Tu. Patutnya kita khabar dulu. Depan aku dah secakap benda gini. We step pertama dulu. Lepas tu dia cakap kau, kita tembak lari lah. Lama-lama dia tak akan buat maksiat depan kita. Dia tak akan ngepak depan kita. Pasal dia tahu dah pendirian kita. Kerana orang yang mendengar umpatan dan reda dengan umpatan tersebut, orang tadi boleh dosa sama. Oleh sebab itu perlu perkara tersebut. Okey, selesai. Boleh panjang-panjang tak? Daurah Okey, cuma waktu penekanan yang sangat penting. Sebab tu, okey, kesimpulan daripada wala haula wala quwata illa billah. Sebab tu cuba kita tengok kita sendiri. Kadang-kadang kita ni jahat adab dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni jahat adab dengan Allah. Bila kita boleh kejayaan, kita nisbah pada diri kita. Bila kegagalan, kita nisbah pada Allah. Kadang-kadang kita tak perasan. Tengok bila kita berjaya sesuatu benda, contoh berjaya atas tasmek, berjaya dalam subjek periksa ke ataupun berjaya temuruga kerja dan sebagainya, itu masa tu kita kata benda, muju aku study malam. Betul tak? Muju aku study malam, muju aku buat research malam, muju aku. Tapi bila gagal, apa yang Tuhan buat aku gagal? Apa tak? Apa sandar ke Tuhan? Apa tak kata, apa aku tak study malam? Tu corok kita fikir tu kat arah tu dah. Sebahagian orang lah, bukan semua. So kita kena perbetulkan balik. Yang salah tu kita nisbah ke kita. Yang baik tu kita nisbah pada Allah Ta'ala. Bila kita berjaya, kita kata Alhamdulillah. Muju Allah Ta'ala beri aku kekuatan dan kejayaan. Sandar ke Tuhan dulu. Lepas tu barulah kita cerita tentang usaha kita. Tu lah apa dah cerita tu. Cuma nak khabar sejauh mana kita sandar tu. Okey, selesai. Faslun. Fi arkanil Islam. Rukun ni maklumlah. Rukun dengan maksud tiang. Tiang ataupun ajza', juzuk-juzuk. Jadi rukun ni ulama bahagikan dua. Yang pertama rukun urfi. Minta maaf makhraj tak bertepat sikit. Ain Ain ra urfiyah. Yang kedua dipanggil rukun hakiki. Rukun urfi dengan maksud sebahagian besarnya menjadi tiang. Dan rukun hakiki dengan maksud kalau tak ada tiang ni utuh habis. Nampak? Macam rukun semayang. Kita tak baca Fatihah dalam semayang. Sah tak semayang? Tak sah. Kenapa? Tak ada salah satu daripada rukun 13 tu, maka semayang tadi tak kira sebagai semayang. Itu dipanggil rukun hakiki. Okay, sekarang ni kita nak bincang konteks kita ni. Arkanul Islam. Rukun di sini, rukun dalam rukun Islam ni adalah rukun urfi. Buktinya, kalau orang tidak puasa, adakah dia dipanggil orang kafir? Dia bukan nafi puasa, dia tidak berpuasa. Kewajipan puasa tu, dia kata, yelah wajib. Tapi aku ada alasan dia. Adakah kafir? Tak. Kerana di sana, arkan di sini dengan maksud arkan urfi. Rukun dari sudut kebanyakan konteks. Okey, settle. Yang seterusnya, rukun hakiki kena kepada arkan iman. Rukun iman tu disebut rukun hakiki kerana apa? Tak ada je salah satu daripada 6 rukun ni, maka orang tadi jadi kufur wal'iyazubillah. Okay, selesai. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam tu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
penyaksian bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul Allah Ta'ala, utusan Allah. Baik, saya sebut laju-laju Di sisi pendapat majoriti ulama mazhab Syafi'i, bila seseorang nak masuk Islam, ia ada beberapa syarat. Yang pertama, mesti dengan lafaz syahadah, maksudnya asyhadu. Satu. Yang kedua, mesti datang nafi dan isbat. La ilaha illallah. La ilaha nafi illallah isbat. Mesti dengan kalimah tu. Maksudnya tidak boleh kita sebut, orang baru nak masuk Islam, kita kata gini, mu sebut Allahu Rabbi. Pada makna sama je, la ilaha illallah maksudnya Tuhan. Allah tu Tuhan kita, Tuhan aku. Tapi dia mesti ada nafi dan isbat. Kenapa? Dia nak menolak semua kesambaran yang ada sebelum ni. Nampak? Ini di sisi pendapat majoriti ulama mazhab Syafi'i. Mesti dengan kalimah la ilaha illallah, yakni ada nafi dan ada isbat. Yang seterusnya mesti tertib di antara dua kalimah tadi. Maksudnya bila seseorang tu nak baru masuk Islam, kita nak suruh mengucap, mesti dia sebut asyhadu an la ilaha illallah dulu, barulah dia sebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai kata dia terbalikkan, dia sebut asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka ketika tu dia kena ulang balik kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Kerana hak yang awal tu tidak dikira. Syarat yang seterusnya mesti antara dua tadi tu muwalat. Antara dua kalimah syahadah tadi muwalat. Dah. Program kita dirakam. Mana kalau down tu tengok mudah Baik. Maksudnya tidak ada pemisah yang panjang di antara ucapan kalimah syahadah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, tidak ada senggang masa yang agak lama. Baik, selesai. Dan dikaitkan satu lagi, bila orang nak masuk Islam, kita kena tengok dia sebelum ni agama dia. Kalau dia tadi agama Kristian, maka kita kena masukkan dalam ucapan kalimah syahadah tadi dengan dia menafikan apa yang pernah diisbatkan dulu. Maksudnya contoh, macam mazhab dalam Kristian, dia kata Isa tu bersifat dengan sifat Tuhan. Maka bila dia mengucap, ni antara mazhab dalam mazhab Kristian, bila dia mengucap kalimah syahadah, dia nak masuk Islam, kita kena pastikan dia sebut wa asyhadu anna Isa Rasulullah, nak tambah. Nah, kenapa kita nak suruh dia menafikan fahaman karut yang dia pegang dahulu. Okay, selesai. Kemudian wa iqamus solah, mendirikan sembahyang, wa ita'uz zakah, ni kita akan bincang panjang menunaikan zakat, wa saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan dia menunaikan haji ke Baitullah, al-bait tuju pada Kaabah lah, daripada siapa-siapa yang mampu. Okey, faslun, saya dah panjang fi arkanil Islam, fi arkanil iman. Arkanul imani sittatun, rukun iman tu ada 6. Antu'mina billah, yang pertama kamu beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah ni saya nak sebut sikit dah sini. Sebab ni bahaya sikit nak sebut sikit. Ada orang tanya, dah ustaz wajib ke belajar sifat dahulu ni? Apa tak? Zaman Nabi tak ada pun manhaj sifat dahulu. Baik, saya nak jawab gini. Ada ustaz jawab, dia kata tak wajib. Dan nak belajar sifat-sifat lain, nak belajar cara lain pun tak apa. Asalkan kenal Allah Ta'ala. Saya nak jawab kepada jawapan ustaz tadi. Baik. Okey, ya betul. Sifat 20 manhaj. Apa yang dipegang tu ada dalam zaman Nabi. Cuma susunan 20 sifat tu betul tak ada zaman Nabi. Betul. Lepas tu boleh ke belajar sifat lain? Ya gini. Sebab apa kita kata belajar sifat 20 tu adalah satu kemestian? Kerana sifat 20 tu telah dikhidmat oleh ramai ulama. Nampak? Ulama-ulama ramai khidmat kepada sifat 20. Jadi bila jalanan orang ramai ni, kita nak ikut hak ramai ke hak sikit? Dan ramai ulama tu khidmat tu dan menjadikan hasil yang kukuh, sifat 20 tadi mampu menolak syubhat. Oleh sebab itu, kita jawab dari sudut memang tak ada satu nas pun yang menyebut wajib belajar sifat 20. Tapi tajribah ataupun hasil kajian eksperimen yang dibuat menunjukkan bahawasanya ulama besar yang cerdik pandai ni, dia banyak
Bukan sekadar pegang dengan apa yang dipegang oleh imak pula. Tak, dia tolong susung balik, dia tolong buat comel mana benda. Dia bersetuju dengan kaedah tersebut. Dia jadikan sebagai subjek pembelajaran untuk kita membentuk akidah kita. Selesai tu. Tak ada panjang-panjang. Kalau kita rekoh ni bawah. Bab akidah kita ngaji lain. Wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi kitab-kitabnya, wa rusulihi dan juga rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir dengan hari akhirat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan dengan dengan ketentuan yang baik dan buruk itu datang daripada Allah. Ini saya malah syarah panjang sebab sekali saya buka saya jadi panjang lah. Baik, cuma nak sebut saya. Cuba sahabat-sahabat tengok lafaz hadis pun, lafaz hadis Nabi SAW dalam masalah ni, Nabi sebut antuk minabillah. Lepas tu diataskan wa malaikatihi wa kutubihi. Siapa dekat kalimah qada dan qada ni Nabi sebut benda, Nabi repeat balik wa antuk mina. Adalah hadis. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Bapa Nabi repeat balik antuk mina ni. Sedangkan kalau ikut atas tadi tu sudah mencukupi. Dan beriman pada malaikat dan beriman gini-gini. Tapi kenapa didatangkan dengan soreh? Kata ulama, inilah mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi apa? Nabi tahu benda akan datang. Maksudnya Nabi tahu akan berlaku pergolakan besar dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW tentang masalah qada dan qadar. Jadi Nabi beri satu penjagaan tambih awal. Bahawasanya ni mengingatkan masalah ni. Nabi ulang balik, wa antum minah, hei, kena beriman juga. Dengan ketentuan yang baik tu datang daripada Allah. Gitu cerita ni. Baik. Allah Rabbi. Faslun. Fi makna kalimatit tauhid. Wa makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan selain Allah tu maksudnya la ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenarnya fil wujudi pada kewujudan tadi illallah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bab ni saya saja sahabat-sahabat pergi belajar silsilah kitab akidah pula lah. Alang-alang tu saya sebut sikit. Kitab akidah dalam alam Melayu ni pun banyak. Antaranya maklum lah yang kitab-kitab lama Faridatul Faraid lepas tu biasanya orang mula Faridatul Faraid dan selevel dengan dia. Faridatul Faraid apa ke? Selevel dengan dia. Lepas tu orang akan naik Misbahul Munir. Tu panjang sikit. Lepas tu barulah kita nak pergi ke Aqidatul Najin dan sebagainya. Aqidatul Najin tu dah kita panggil level yang agak tinggi lah. Jadi kalau kita ni jenis tak tapak lagi nak belajar boleh, bukan haram. Cuma bazir masa lah kita panggil. Tak, kita belajar benda budak tadika pergi belajar selibus universiti kan dia tak? Jawab dia lah. Bazir masa. Dia diri pun tak faham, masa tu duduk padang pusing pen je. Apa tak? Gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu alam Melayu. Dalam alam bahasa Arab, maksudnya kitab-kitab Arab, hal ni lagi susunannya lagi mantap lah. Biasanya orang akan ngaji dengan kitab-kitab Imam Sanusi. Orang akan mula daripada Muqaddimat. Kemudian orang akan pergi kepada Sughra Imam Sanusi. Kemudian barulah Matan Sughra. Matan Sughra ni maksud dia Ummu Barahin yang kita faham ini. Sebelum daripada Ummu Barahin tu ada dua dia anak tangga bawah. Saya duk tengok lah. Ni bukan saya nak menyalahkan ulama pondok ke tak. Tu masing-masing cara mengajar. Cuma sebahagian orang kita yang gagal untuk memahami Matan Sanusi, surah tu dengan baik kerana mereka tidak didahulukan dengan dua kitab sebelum tersebut. Akhirnya mereka bosan dan akhirnya ambil keputusan, malah aku belajar sifat dulu. Saya berani khabar itu sebab apa? Saya dah tu dulu. Nampak tak? Dan sebab tu bila saya berapa kali alhamdulillah Allah Taala rezekikan bertemu dengan guru yang mahir. Mana bila kita dapat apa yang disebut oleh Imam Sanusi tu, sangat banyak syubhah yang mari daripada dalam. Mari mikir gini, dia dapat ditolak dengan
kaedah-kaedah yang disusun oleh Imam Sanusi dalam Ummul Barahin. Jadi caranya ialah kita ikut tertib Imam Sanusi. Jadi Sughra, kemudian Imam Sanusi ada Wusta. Wusta, kemudian akhir sekali Kubra. Ada 5 tu. Saya dah ingat ada kitab tu dia ada dah sekali dengan syarahan. Imam Sanusi sendiri syarah ada 5 jilid. Maksudnya setiap yang saya sebut tu ada syarahan. Ditahqiq oleh Syekh Anas Safawi apa? Nama dia tak ingat dah. Sahabat-sahabat boleh cari dalam YouTube. Ni Syekh ni hidup je, tukang tahqiq dia. Anas Safawi ke apa. Nantilah saya ambil gambar, saya hantar ke tuan pengurusi kita ataupun apa nama tu, sahabat itu tu. Nanti boleh share kepada sahabat-sahabat. Baik. Saya dah ingat nama dia dengan tepat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, terus. Faslun fi alamatil bulugh. Okey, faslun pada menyatakan alamat balik. Bulugh maksudnya balik. Alamatul bulugh salas. Tanda-tanda balik tu ada 3 lah. Okey, kesimpulan saya buat gini. Sebelum kita masuk, saya buat kesimpulan tu. Proses baliknya seorang berlaku dalam tempoh 9 tahun hingga ke 15 tahun menurut ulama mazhab Syafi'i. 9 tahun hingga 15 tahun. Dalam tempoh ni sama ada 2. Sama ada kita balik dengan umur kita maksudnya genap dah 15, ataupun kita balik dengan tanda-tanda. Sama ada kita balik dengan umur 1 ataupun kita balik dengan tanda-tanda. Mana tanda tadi? Sama ada dalam tempoh 9 hingga 15 tadi mari haid ataupun keluar mani. Bahasa mudah mimpi lah. Nampak? Mimpi tu Amir Taru perang dengan Naruto. Nampak? Tu. Mudah usah cerita kau orang gila. Cerita tu. Ni kita cerita kau orang. Tahu? Ngarut sama. Dah budak-budak. Tak hati bahasa tau. Cuma kita boleh cerita kepada mak ayah kita ataupun orang yang berkaitan untuk mendapat pengesahan. Dah. Okey, baik. So, auto kesimpulan awal. Biar nampak dulu tempat duduk mana. Okey, kita masuk pula. Yang pertama, tamamul 15 sanatan fi zakari wal unsa. Sempurna umur 15 tahun. Okey, yang pertama maksud sempurna sini dengan maksud genap. Genap umur 15 tahun maksudnya benda nak masuk 16 dah. 15 je tu habis tau. Nampak? Ni kesilapan kat sebahagian orang. Dia ingat nak masuk 15, 14 tu habis dah. Genap dah 15 nak masuk 16. Lepas tu tahun mana? Sanatan di sini. Tahun di sini maksudnya tahun Qamari. Tahun Qamari. Maksudnya tahun orang kita panggil bulan Islam. Bukan Syamsi, bukan dikira dengan bulan mengikut matahari. Sebab tu biasanya bulan Islam ni, dia biasa awal sikit macam contoh kau. Sahabat saya Ustaz Lukman tu contoh apa tak? Dia umur dia kalau ikut kalender 27. Kalender bulan apa nama ni ikut tak apa tak kenal. Orang lain tak kenal, apa nak kau buat contoh. Ustaz Zikri ada kau. Masya-Allah. Okey. Dia umur 27 kalau ikut bulan dia ni bulan matahari pula. Ikut kalender orang putih lah, hitam orang putih. Tapi kalau ikut bulan Islam dia akan awal gitu. Dia tua lagi tu, 29 kali. Nampak tak? Tu kira dia lah berapa kali gitu. Maknanya nak masuk umur 30 dah. Ya gitu. Jadi tu kena tengok. Okey, 1. Lepas tu nak kira tahun tadi tu start bila? Ni penting. Ulama kata nak kira detik pertama setahun tu ialah dia mula daripada keluar seluruh tubuh dia daripada perut mak dia. Nampak? Jadi keluar kepala, biasa keluar kepala dulu lah. Jadi kalau keluar kaki tu sakit lah mak dia, tapi dia ni orang operate belakang dah. Keluar kepala dulu. Keluar kepala sampai habis. Keluar kaki tu habis dah tubik. Tubik habis dah kaki, maka ketika tu dikira detik yang pertama. Nampak? Jadi masa tu mak boleh tanda lah, tapi biasanya mak letih dah lah. Untuk lelaki dah function masa tu.
tanda pukul berapa dia tadi tu, dia tadi tu lahir. Lepas tu ikut tertib Qamari, kalau dia cukup dah, genap dah 15 tahun nak masuk 16, walaupun tidak datang tanda-tanda balik dia tadi dah balik dengan dengan sebab balik tahun dia. Cukup umur dia 15 tahun nak masuk 16 tahun. Baik. Ni masalah ni pada lelaki dan perempuan. Yang seterusnya, wal ihtilam. Dia ihtilam ni dengan maksud mimpi yang khusus. Memang ihtilam ni maksud mimpi, tapi ihtilam di sini maksudnya mimpi yang khusus. Fi zakari wal unsa, pada orang lelaki dan orang perempuan, litis insinin. Mula daripada umur 9 tahun. Mula umur 9 tahun, dia start mimpi dah. Waktu orang taruh tadi. Nampak? Tapi orang tua-tua kan, biasanya hak kita mimpi masa awal-awal tu, tu lah jodoh kita. Saya tak tahu betul ke tak tu. Sebab biasa lepas ada tu dah ingat dah muka dalam tu. Tu susah nak cari jodoh. Kalau tahu gitu, mudah pula. Mudah pula. Se-internet cari mana jodoh aku duduk learning. Tu masalah dia. Okey, baik. Tu bukan hadis Nabi tu. Orang tua-tua ayat. Lagi ada kebor sandar Nabi tak. Aku dah ayat daripada Nabi. Baik. So, ihtilam yang khas ni, ulama kata, kalau keluar mani, maka ketika tu, dia kira balik. Dan disyaratkan balik tadi, dengan sebab ihtilam yang khas ni, ialah keluar mani tadi tu daripada kemaluan kita. Kalau selagi tak keluar, dalam kitab fiqh, minta maaf dah, hamba sebut. Ini bukan nak carut, nak sebut masalah. Dah kitab fiqh bincang sedikit ini. Sebab masalah ni ada khilaf antara Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Dalam kitab fiqh dia bincang, kalau orang tak dengar mimpi, orang lelaki dia dengar mimpi, minta maaf banat nak tutup kamera sekejap. Tapi tak apalah. Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu berkata tentang pada kebenaran. Jadi kita cerita atas jalan ilmu. Kalau seseorang tadi dia mimpi, tengah-tengah mimpi tu, dia sedar air mani dia nak keluar daripada corong Angry Bird dia tu, dia pun pergi pegang, pergi pegang. Fa'amsakahu dalam kitab sebut. Dia pergi pegang qasbah dia. Qasbah tu maksudnya senapang lah, batang senapang. Dia pergi pegang. Sampai tak keluar air mani. Nampak tak? Maka adakah dia tadi dikira balik? Dia mimpi nak keluar air mani, tak dan tubik, tak dan jeluak lagi, tak dan ditembak lagi. Tu, peluru tadi tu. Dia pergi pegang. Maka kata ulama', ni khilaf lah antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Dua-dua ulama mazhab Syafi'i. Sebahagian kata tak dikira balik lagi. Nampak? Sebahagian kata balik dah. Wallahu a'lam. Selesai. Okey, yang ketiga, alamat yang ketiga, wal haidu fil unsa, yang datang haid pada kanak-kanak perempuan, litis insinin, bagi umur 9 tahun. Tengok. Saya nak kongsi faedah bahasa sikit dalam kitab fiqh. Bila sebut zakar, dia umum sama ada orang balik atau tidak. Tengok Bila sebut zakar, umum sama ada orang balik atau tidak. Tapi bila sebut ar-rajul, maka ghalibnya, ghalib. Saya sebut ghalib ni berhajat kepada bila kita jumpa ar-rajul, kita kena tengok kitab syarah, adakah dia ghalib, termasuk ghalib ataupun tidak. Okey. Bila sebut ar-rajul, kebiasaannya tuju kepada orang yang dah balik. Nampak? Tuju kepada orang yang dah balik. Zakar umum. Okey, unsa pula sama ke? Umum. Sama ada perempuan yang dah balik atau tidak balik, umum. Tapi bila disebut al-mar'ah, al-mar'ah, ghalibnya dikhususkan kepada orang yang dah balik. Tu. Okey, selesai. Wal haidu fil unsa litis insini, dan keluar haid pada perempuan ketika usia 9 tahun. Jadi kalau keluar darah pada umur 7 tahun, darah tadi tidak dikira sebagai tanda balik.
Nampak? Ni orang Pang. Sebab tu saya sebut dah awal tadi. Start umur 9 hingga 15 tahun skop perbincangan kita ni. Okey, selesai. Faslun. Boleh tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Syurutul ijza'il hajari fil istinja'i. Syarat-syarat keharusan hajar. Syarat-syarat keharusan hajar, mana itu? Isti'mal lah. Takdir diri lah. Syarat-syarat keharusan menggunakan batu. Tak? Fil istinja' untuk istinja'. Okey, baik. Yang pertama, kita nak faham, saya tak rasanya tak sempat untuk saya huraikan beza syurut dengan rukun. Itu boleh tengok dalam kitab-kitab usul fiqh. Baik. Ijza' keharusan menggunakan batu. Sebelum tu saya nak hurai sikit. Kenapa dibahas keharusan? Adakah sebelum tu diharamkan? Ke lagu mana? Okay, baik. Sebelum daripada memahami masalah tu, kita kena faham semasalah. Dalam kita nak istinja', okey, sebelum daripada kita kupas masalah tu, saya rasa perlu dulu kita hurai makna istinja'. Istinja' dari sudut lughah, dari sudut istilah syarak, istilah ulama fiqh, istinja' ni maksudnya menghilangkan najis ataupun menghilangkan sesuatu yang keluar daripada kubul atau dubur. Dua tu je. Kalau najis yang keluar daripada mulut, kita basuh tu dah panggil istinja'. Tu panggil basuh. Boleh? Jadi istinja' ni, ulama-ulama dulu dia taksis, dia kata menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Gitu. Okey, faham dah istinja' tak? Okey, kita balik mula. Sebab apa dia sebut harus? Kerana gini, kita ni asalnya untuk bersuci, kita kena guna air. Dan ulama kata, hak paling afdal sekali adalah kita guna batu dan juga air. Boleh? Hak paling afdal. Tertib yang kedua, kita guna air saja tanpa guna batu. Tertib yang ketiga, hak yang dimaksudkan sekarang ni ialah kita boleh menggunakan batu walaupun ada air, tetapi sekiranya mencukupi syarat-syarat yang disebutkan. Boleh? Boleh kalau kita boleh guna batu saja tanpa menggunakan air sekiranya mencukupi syarat-syarat yang disebutkan. Andai kata kita guna batu saja tanpa guna air sedangkan ada air, tiba-tiba tidak memenuhi syarat, maka ketika tu kita wajib guna air, tak boleh guna batu ketika tersebut. Boleh faham masalah ya? Nak cerita kat Ana. Okey, saya tak mahu khilaf-khilaf panjang kerana ni daurah. Cuma kita nak faham maksud perkataan musannaf tu sendiri. Baik. Situ kita faham kenapa dia sebut ijza'. Nampak? Kerana dia akan membawa kepada sah atau tidak sembahyang dan sebagainya. Baik. Yang seterusnya disebut di sini al-hajar, batu. Adakah dimaksudkan dengan batu semata-mata batu? Maka ulama kata al-hajar di sini terbahagi pada dua. Yang pertama, hajar, batu dari sudut hakiki. Batu sungguh, tokoh batu tu. Ikutlah batu bepang ke, batu benda ke. Nampak tak? Asalkan jangan buat luka dah. Toreh habis mogang Nampak tak? Nak istinja' punya pasal. Nampak? So order itu. Bagi kita sebut syarat. Ataupun batu di sini dengan maksud batu dari sudut syarak. Batu dari sudut syarak. Apa maksud batu dari sudut syarak? Iaitu benda yang mencukupi sifat-sifat batu. Apa sifat-sifat batu? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat batu tadi, dia tadi pepejal. Yang kedua, dia tadi pepejal ataupun benda kerah lah. Bukan ma'i'at, bukan cecair. Yang kedua, dia tadi tu dia panggil kasat. Kasat. Maksudnya bukan licin. Bukan licin. Yang ketiga, dia tadi tu bukan benda yang dimakan. Sama ada bukan makanan jin ataupun makanan manusia. Jadi lepas ni jangan ambil roti pula nak buat istinja' tak boleh. Nampak? Makanan jin tak boleh tak? Benda contoh. Biasa ulama sebut tulang-tulang. Tulang ni makanan jin.
Saya nak kongsi sikit. Ganda nak tengok makanan jin. Jin makan tulang rumah kita. Ganda nak tengok. Saya mula. Tu kena bayar khusus. Aku lah. Bayar tu mula bayar. Bayar panjang sikit cerita. Tak apa, mula. Dia ada cara je, itu boleh tengok. Ni makan tulang hak rumah kita tu, jin makan tau. Tahu? Sebab tak mestinya jin makan. Nampak? Ni lagi dia ugut bini je lagi. Dia ugut bini je. Awak tak tulang situ tengok jin mari lagi. Nampak? Tu. Ataupun bini ugut tu lelaki. Abang lagi buang sampah lalu ni. Lagi jin mari. Nampak tak? Tak dia pula. Baik. Jadi tu lelaki kena sedik banyak perempuan otak banyak sekarang. Kedak itu. Orang lelaki pun sama je. Awak jenis kepala pusing habis. Baik, selesai. Mana dah ni? Nak cerita benda batu. Jadi syarat ketiga mesti bukan makanan. Ataupun yang keempat mesti benda tadi bukan benda yang mulia. Maksudnya mulia di sisi syarak. Nampak? Kalau benda tadi mulia di sisi syarak, contohnya seperti ni kitab Safinatun Najah itu. Ambil kertas Safinatun Najah tu buat istinja. Boleh. Boleh. Okay, selesai. Yang seterusnya, selesai. Kemudian dia kata syurutul ijza'il hajar samaniyatun. Perkataan 8 di sini bukan terhad kepada 8. Tetapi sebenarnya dia adalah dari sudut kiraan pengarang. Sebenarnya dia ada 13 semua sekali. Jadi ada bagi 3 pula, tak apalah. Tak payah panjang-panjang. Jadi hak ni 8 ni sekadar untuk orang permulaan. Nak nampak tasawur umum je. Okay, yang pertama. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Mestilah istinja tadi dengan menggunakan 3 biji batu. Disebut dengan menggunakan 3 biji batu sebenarnya bukan syarat. Bukan semestinya 3 biji. Tetapi ulama kata mesti dengan 3 sapuan. Walaupun daripada 1 biji batu, walaupun daripada 1 sudut batu. Cukup 3 sapuan, lulus. Hak tu kadar seminimum untuk sahnya kita istinja dengan batu. Boleh? Jadi maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau seseorang tadi dah sapu contoh tisu lah, kita kata lupa nak ayat. Hak tadi, hajar syar'i tadi, antara contohnya ialah tisu. Hak kita ada hari ni kertas, lasih rumah, boleh istinja lah ke tu. Tuala, pilasa istinja lah, ngelasih rumah, balah pula, ngemok lagi. Ustaz tu boleh istinja lasih rumah. Pak gila babi apa? Nampak tak? Minta maaf dah. Mulut kita ni tak apa comel sikit. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi boleh tu. Jadi dengan 3 batu dengan maksud 3 sapuan. Jadi ulama kata kalau sekiranya orang tadi dia ambil satu kain dah contoh. Satu kain dia pun basuh ataupun bukan basuh, dia sapu najis tersebut. Kemudian dia basuh balik kain tadi dengan bucu yang sama, dengan sudut yang sama, dia sapu untuk kali kedua. So, adakah selepas 3 kali disapu dengan bucu yang sama tu sah? Jawapannya sah. Sebab tu disebut, walaupun disebut dengan 3 batu, sebenarnya bukan kait dengan 3 batu, tapi 3 sapuan. Bukan kitab salah, tapi sebab Nabi sebut zahirnya gitu. Nampak? Contoh, saya pernah ditanya, dah apa kan bila saya terang hajar, batu ada hajar hakiki, hajar syar'i. Dah apa dakwi contoh je lalu, sebut lalu seperti tisu dia lah. Saya kata hak ni nak ambil daripada hadis Nabi. Sebab kat lagi kan kita mubtadi, kita nak ngaji dalil kan. Tapi kat mustawassit kan kita tengok dalil. Situ baru kita faham. Kenapa dia ambil hajar? Kerana Nabi sebut dengan hajar. So mafhum daripada hajar tadi ulama bahagikan pada 2 dia. Sebab tu boleh istinja dengan tisu dan sebagainya. Tu bab panjang lagi lah. Okay, kita ni daurah. Baik. Yang kedua, wa an yunkiya al-mahalla, dan dia mesti sapu tadi suci, biar kosong terus tempat najis tadi. Baik. Sekarang ni
Kalau kita guna batu saja, suci tak tempat ni. Cuba ada najis tak kucing ke tau rumah kita. Kita tak payah ambil air lagi, kita ambil tisu je. Kita pun buang najis tak kucing tu. Hak dekat kita perapak, maknanya kita sapu tisu tu perapak habis tau. Golek-goleknya ada lagi kesang sikit-sikit. Goleknya ada ya, ada lagi. Maka sikit tadi tu adalah dimaafkan. Dengan syarat kita dah sedaya upaya, tapi dah sampai sungguh apa merah tu dah. Maksudnya kita dah perapak dah tisu kita tadi ataupun batu kita tadi tu, sehingga golek-golek kalau sapu dengan tisu tu sekadar tu je dia mampu hilangkan. Maksimum kadar tu lah. Lalu kita pun sapu dengan kadar tu, maka ketika tu sudah memadai ketika ni. Dan lepas tu mayang dalam keadaan ada catat-catat yang kita tak perasan daripada sapu hari, maka semayang kita sah. Mayang kita sah. Dah sebab cukup syarat. Tapi syaratnya kena cuba menghilangkan sehabis mungkin tempat tersebut. Sebab tu kita hak paling afdal, kita duduk Malaysia ni, banyak air ni, orang kita pakai air saja tau. Kan saya royak tertik tadi, hak paling atas kali batu dan air. Maksudnya benda, kita sapu dengan tisu, baki sikit tu kita sapu dengan air. Baru jimat air. Ni Selangor tak ada air, Kuala Negeri tak ada air, gelepar dah. Nampak dah. Jadi kalau kita praktik benda tadi tu mudah. Tapi maknanya sebab tu kita perlu tahu sekurang-kurang perkara. Supaya benda, ketika berlaku kesusahan, kita dapat gunakan ilmu yang kita ada tadi untuk membantu kita lah menjimatkan perkara yang lagi utama. Baik. Yang seterusnya wa alla yajifa an-najasu, dan tidak kering najis tadi. Najis tadi yang kita nak guna tisu saja tu jangan sampai kering baru nak lap. Tu maksud dia. Contoh, orang tadi dia keluar air mazi. Bila keluar air mazi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengah-tengah duduk dalam kereta keluar air mazi. Tak ada lah basuh lalu. Balik rumah, dia pun tengok-tengok kering dah air mazi tadi. Tak ada pun air mazi. Tapi masa duduk dalam kereta tu rasa berjeruk je. Nampak tak? Maka ketika tu, boleh ke tak dia hanya menggunakan batu semata-mata? Jawapannya tidak boleh. Dia kena basuh guna air masa tu. Kalau nak basuh kau guna tisu ataupun batu tadi boleh tak? Boleh. Caranya ialah kita membasuhkan balik najis tadi. Maksudnya contoh, walaupun dengan najis yang lain ataupun najis yang sama jenis. Contoh kita keluar air mazi, bukan kita lah, orang tu dia keluar air mazi. Nampak tak? Dia keluar air mazi, kan keringnya dia kan? Lepas tu dia pun kecing. Lalu kecing tadi kena dekat tempat air mazi dia keluar ni. Lalu lepas tu dia sapu dengan tisu. Dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka ketika tu tisu tadi menyucikan najis tadi. Menyucikan dia kawasan najis tersebut, maka memadai guna tisu ketika tersebut. Selesai. Yang seterusnya wala yang takil, dan tidak berpindah najis tadi daripada tempat dia. Ni tak nembok lah maknanya. Tembok dia kecing tu tak nembok sampai pindah. Dia neleh. Lalu hak bahagian belakang sampai neleh. Wala yatra'a alaihi akhar, dan tidak yatra'a ni kita panggil dia, tidak jatuh atasnya, atas najis tadi tu, akhar, sesuatu yang lain. Akhar di sini sama ada benda lain tu najis atau tidak. Sebab tu saya dah ingat dalam kitab terjemahan mana, tengoklah yang saya sebut syarah-syarah Melayu tadi tu ada salah satunya saya dah ingat. Dia taksiskan, dia sebut yang jatuh tadi tu tidak jatuh najis yang lain. Bila disebut tidak jatuh najis yang lain, dia dah khususkan pada satu benda. Sebab dalam masalah wala yatra'a alaihi akhar ni ada dua isu. Sama ada yang jatuh tadi tu adalah najis yang lain ataupun benda bukan najis. Contoh-contoh. Minta maaf bab ni dah apa comel sikit. Tapi nak buat kena dah, kita nak baca Safinah memang kena sebut lah. Contohnya dia ni kan makhluk tau.
tandas makuk bila dia buang hadas, qada hajat, buang etong dia tu jatuh, dum jatuh, air hok dalam tandas tadi ngecik balik. Dan kena tempat panggil dia, tempat keluar najis dia tu. Baik, maka ketika tu tidak memadai dia hanya menggunakan tisu. Dia kena guna air. Boleh? Dia kena guna air. Dah hok jatuh tadi, hok ngecik tadi tu air ni apa? Air mutanajis tau. Air mutanajis. Maka kalau kena mutanajis ataupun hok jatuh tadi benda, air hok suci. Maksudnya dia tadi lepas daripada dia begok, minta maaf. Dah nak sebut benda ke begok tak apa dah. Dia begok tu dia pun dah basuh guna air mutlak. Maka ketika tu ada lagi keperluan ke tak untuk guna tisu, ketika tu tak ada keperluan dah. Dah hok kata paling afdal tadi, hok paling afdal tadi guna tisu dulu baru guna air. Nampak? Gitu maksud dia. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan tidak melepasi juga. Satu lagi. Ada kitab terjemahan dia terjemah dan jangan. La situ bukan la nahi la nafi. Saya dah ingat dah terjemahan ni. Tak apa je, kita bukan menolak seluruh kitab. Biasalah ada benda-benda yang kena baiki lah. Wala yujawiza dan tidak melepasi, melampaui, melebihi batas. Safhatahu, safhatah ni kita panggil dia permukaan punggung. Permukaan punggung, kalau tempat kita duduk lah ni tu lah. Tu panggil safhatah. Ingat istilah ni kita akan jumpa banyak tempat. Kita akan jumpa beberapa tempat lagi dalam kitab ni. Safhatah maksudnya permukaan punggung. Dan juga hasyafah. Hasyafah ni senapang tu dia panggil qasbah. Ni dari sudut bahasa untuk mudah sahabat-sahabat rujuk kitab lagi. Qasbah maksudnya batang senapang tu. Hasyafah tu maksudnya kepala senapang tadi. Okey, baik. Selesai. Jadi tidak melepasi dan keseluruhan senapang tadi tu dipanggil zakar. Boleh? Tu dari sudut bahasa. Jadi tidak melepasi najis tadi tu daripada safhatah, permukaan punggung dia, ataupun dipanggil hasyafah dia. Kalau dia baru sembuh, minta maaf tak ada tengah makan. Waktu jangan makan dah kelah. Baik. Minum air tak apa Kalau dia baru tu jenis sembuh itu, maka ketika tu tidak memadai guna tisu, dia kena guna air. Dia kena guna air. Selesai. Wala yusibahu ma, dan dia tidak yusibahu ni asalnya menimpa. Musibah. Musibah, anak kena musibah macam dia. Ada benda yang menimpa kita. Tidak kena akannya najis tadi, ma'un, air. Maksudnya ni lebih kurang dengan masalah atas tadi. Dengan maksud kita tadi tidak cucu air ke tempat najis tadi. Kalau kita cucu air dah, maka ketika tu kita perlu kita tak perlu dah kita guna batu ketika itu. Yang seterusnya wa antakunal ahjaru tahiratan, dan mestilah batu tadi tu batu yang tahirah, batu yang suci. Bukan batu yang najis atau mutanajis. Dia ambil tahi unta, betul-betul nak pergi tanah Arab, dia ambil tahi unta, al-tampuk tahi unta tu, dia pun buat bersuci. Ya kan, kat tanah Arab kan kering mudah. Saya dulu masa pengalaman belajar Sudan kejap lah. Baik. Dah habis situ balik pergolakan politik, lepas tu orang tua kata tak segilah. Jadi kita pun sambung sini lah, mana-mana ada tu belajar lah uduh-uduh. Tak belajar mana kau, main jugalah banyak sama. Cuma nak khabar. Pengalaman duduk di tu, kalau musim panas, kita jemur baju 5 minit kering. Maknanya biasa kita basuh bawah. Kita basuh bawah. Kita sedang basuh baju lain, baju kita jemur dia kering. Nampak tak? Nak khabar panas. Jadi tahi unta dia kalau kering tak boleh kita pergi ambil, kita pergi buat bersuci. Tak boleh. Tak boleh gitu.
Baik, dia kena mesti alat tadi suci. Okey, kemudian faslun. Boleh? 945 dah sikit ya. Fi faraidil wudu fardu wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu tu ada 6 perkara. Fardu dengan maksud rukun lah. Kenapakah ulama tidak menggunakan rukun wudu di sini? Kenapa dalam semayang digunakan rukun semayang? Sedangkan maknanya sama je di sisi mazhab Syafi'i. Kerana ulama kata bila sebut fardu, dia maksud tiang-tiang yang juzuknya boleh dipisahkan. Tapi bila sebut rukun, juzuk-juzuk tadi tidak boleh dipisahkan. Dia bukan mustaqillah. Nampak? Apa maksud dia? Faedah daripada tu difahami. Bila disebut fardu wudu, ibadat wudu ni hukum mualak bagi ibadat wudu ni sunat. Boleh pisah ke tak boleh pisah dia. Adapun rukun sembahyang, ibadat sembahyang kita tak boleh pisah. Apa maksud dia? Contoh. Wudu, kalau kita basuh muka, lepas basuh muka, bini minta tolong dapur. Kita baru basuh muka. Bini minta tolong dapur. Lalu kita pun tak basuh lagi tangan, tangan ni. Terus kita pun pergi tolong bini dapur. Masa tolong tu lebih kurang setengah jam kot lah. Lepas tu kita tidak membuat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Lalu kita balik semula, sambung basuh tangan. Sah tak wuduk? Jawapannya sah. Kenapa? Mualat bagi orang yang tidak sakit, hukumnya sunat. Nampak? Adapun dalam semayang boleh tak? Lepas daripada kita takbir Allah Akbar, gimana wala tu sekarang boleh tak? Boleh. Tu faedah daripada kenapa digunakan furud, tidak digunakan rukun pada masalah wuduk. Sittatun, 6 ni atas pendapat yang muktamad lah. Sebab tu penting kitab-kitab kecil ni. Kebiasaannya ulama akan bawa pendapat yang dipegang oleh mazhab. Jarang-jarang lah masalah pendapat doa tu, jarang-jarang. Sebab kalau kita baca kitab besar, kita akan nampak lambakan masalah-masalah ataupun pendapat. Masalah tu lambakan hukum. Bagi satu masalah tu, ni kata gini, ni kata gini. Akhir kali mabuk ketung tu. Nampak tak? Jadi kitab fiqh kecil ni perlulah. Dia akan susun hak yang supaya kita cerni dah dalam kepala otak kita, baru kita naik yang besar. Okey, al-awwalu an-niyatu, yang pertama niat. Maklum, niat sini kalau sekiranya kita tu bukan orang yang salisul hadas, bukan orang yang berterusan hadas, maka ketika tu kita orang sihat lah kita panggil. Boleh niat aku nak berwuduk selesai. Orang kita kadang-kadang buat niat ni susah juga. Dia duduk nak kira, dia nak susun ayat dalam hati. Ya sebenarnya ulama letak tu sebab hak tu bahasa. Nampak? Jadi hak dalam mudah, contoh kita orang Terengganu. Kita duduk niat tu. Nitah dalam hati, ambil air ni, nak jebok muka ni, air wuduk kan ni. Niat lah tu. Gitu. Baik. Ada pun orang yang dalam keadaan salisul hadas, sama ada dia tadi kecil dedah ataupun jenis ketuk motor. Apa tak? Pop. Ketuk lama. Orang tadi kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Tapi dah lepas tu dia ambil wuduk, maka orang tadi dia niat mengharuskan. Dia niat mengharuskan sembahyang. Nampak? Yang seterusnya, lepas mayang kena, mayang dalam keadaan tu nanti kita akan cerita dah bab mayang. Lepas tu sesat. Niat Jadi niat yang wajib ialah bermula daripada kita basuh anggota wajib. Maksudnya muka lah. Dalam masalah ni muka. Baik. Jadi hak yang satu benda saya nak kongsi. Ada orang faham dan benda ni banyak kali saya akan sebut dalam mana-mana daurah yang saya buat. Punca jadi waswah ialah apabila mereka memahami niat ni mesti sekali dengan air. Tahu tak? Memang ulama kata sekali dengan air, tetapi dengan maksud, sebab ada orang bila dia faham gitu, ulama betul-betul guru duduk kabur mesti niat air kena muka, niat lalu. Kabur tak?
Lalu difahami bila dak niat lalu tu maknanya benda. Maknanya air tadi tu lara, dia pun ambil mula air lain. Boleh dalam setengah jam dia basuh muka saja. Oh, sebenarnya perlu faham gini, niat yang dimaksudkan air kena muka niat lalu tu untuk dikira basuhan wajib adalah selepas niat. Itu maksud dia. Dikira basuhan wajib tadi lepas niat. Maksudnya kalau kita basuh muka start daripada atas basuh dahi tu kita tak niat lagi. Kita sekadar ambil air cucuh gitu je. Sampai kat muka, sampai kat pipi tu baru ingat, nak berwuduk ni. Tak, air wuduk ni. Maka hak bahagian atas tadi tu wajib diulang balik. Kenapa? Bahagian atas tadi tidak dikira sebagai basuhan wajib lagi. Nah, gitu je. Tak apa susah nak sampai sekuali pak. Nampak tak? Okey, sekian lagi boleh saya perhabis bab ni. Kita rehat dah tak? Kita rehat dulu, kita sambung pula wasani insya-Allah selepas daripada ni. Wallahu a'lam, surah pada Tuhan pengurusi. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Ustaz kita, Ustaz Abdul Latif. Sekarang jam menunjukkan 9.48. Kita ada 15 minit untuk sesi soal jawab. Siapa yang ada soalan boleh buka mic and then tanya soalan lah. Daripada mukadimah sampai rukun wuduk yang kita belajar ni, boleh tanya. Sila. Sila. Arif Zakwan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apa beza air mani dengan air mazi Ustaz? Okey, perbezaan air mani air mazi, saya akan jawab sampai tepat lagi insya-Allah. Kalau saya tak ingat jawab, tolong ingatkan saya. Pengurusi masa tu boleh khabar, boleh tanya balik perbezaan air mani dan air mazi. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan sampai. Okey, ada soalan lain? Sila, Mawadah Yazid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan yang dekat umur tadi yang cukup umur balik tu kan cukup 15 tahun. Ikut 15 tahun hijrah ke ataupun tahun Masihi? Tahun hijrah. Tu tahun bulan saya ada. Saya dah ingat. Tahun hijrah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sila. Yasmin Mahyudin. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya pada bahagian Ustaz pernah cakap tentang mengumpat. Kalau katakan kita ada kawan yang cerita pada kita tentang masalah dia dengan kawan yang lain tapi bukan dengan niat untuk mengumpat, tapi dia cerita tentang mungkin masalah persahabatan dengan kawan yang lain sebab kawan yang lain tu buat perkara tak elok dekat dia. Jadi tu dikira mengumpat ke kalau dia cerita pada kita dan kita dengar masalah dia tu? Okey, baik. Soalan ni comel dan kita akan jumpa masalah ni dalam kitab ni. Jadi saya jawab ni. Hak yang jumpa tu saya akan rayak sampai masa tepat dia. Sampai masa ni kena ingatkan saya kalau saya dah ingat. Isu mengumpat, sahabat-sahabat boleh tengok dalam penawar bagi hati ada sebut dah, cuma tak panjang lah. Jadi yang pertama ulama bahagikan mengumpat ni, sebelum tu kita faham takrif dulu. Mengumpat ialah menyebut perkara yang kalau kawan tu dengar dia tak suka. Jadi termasuk kita cerita tentang hal orang, termasuk kita cerita tentang ustaz kita dan sebagainya. Baik. Jadi ulama dia membahagikan mengumpat kepada dua. Yang pertama sekali mengumpat yang hukumnya harus. Dan ni sangat sikit lah. Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya, dia menyenaraikan ada 6 sahaja situasi yang membolehkan kita mengumpat. Yang mengharuskan. Harus ni kadang-kadang jadi wajib. Okay, satu. Yang kedua, mengumpat hukumnya haram dan inilah kebiasaan masalah mengumpat. Baik. Memandangkan yang ditanya tadi, kawan kita mari cerita ke kita. Sebab tu, dia ada 6 masalah tadi, saya tak sempat untuk hurai semua. Saya sebut je poin yang nak dimaksudkan. Antara mengumpat yang harus ialah tahzir.
kita nak beri peringatan kepada orang lain tentang mungkar yang dilakukan. Satu, antara lain kita nak minta pendapat orang lain. Nampak? Yang pertama nak tahzir daripada bahaya. Satu. Yang kedua, kita nak minta pendapat, nak minta fatwa ataupun pendapat. Yang ketiga, kita nak minta tolong dia untuk cegah maksiat yang orang lain buat yang kita tak mampu untuk cegah. Itu 3 yang saya sebut hari ni. Yang berkait dengan persoalan yang ghalib ni yang ditanya tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi, sekarang ni kita nak tengok soalan tadi dia tanya, sebelum kita jawab dipanggil mengumpat ke tak? Jawapannya ya, dipanggil mengumpat. Cuma adakah haram ataupun harus? Itu soalan dia. So kita kena tengok. Sebab tu yang pertama sekali dalam 3 masalah yang saya sebutkan tadi, sama ada kita nak minta fatwa ataupun kita nak suruh orang tu cegah kemungkaran ataupun kita nak tahzir dia. Tahzir tak ada masalah. Tahzir kita boleh khabar je ke siapa-siapa pun bahaya seseorang tadi. Contoh ada ustaz tu yang mengajar sesat. Dan memang sesat sungguh bukan sesat kita hak bodohnya je rasa sesat, dak, memang sesat sungguh. Lepas tu kita tegur dia dak layang tapi dia ramai pengikut. Ketika tu boleh kita kata ustaz ni sesat. Dan mengumpat dah. Ya, mengumpat, tapi mengumpat yang dibolehkan kadang-kadang jadi wajib kerana apa? Bahayanya pegangan yang dibawa. Tu mengumpat dia boleh. Okey. Adapun masalah nak minta fatwa dan nak minta tolong kita cegah. Nampak? Nak minta pendapat ataupun nak minta tolong kita cegah, ada syarat dia, iaitu mesti sangkaan kita orang yang kita nak ceritakan ni mesti orang tadi ada kemampuan. Ada kemampuan untuk benda. Kalau nak fatwa tu maknanya kita respect dia ni ustaz contoh. Ataupun dia ni pakar rujuk dalam bidang fiqh ataupun masalah fiqh yang kita nak tanya. Ataupun kalau dalam isu rumah tangga dia pakar rujuk dalam rumah tangga. So, lalu kita bertanya kepada dia secara detail pun, kita sebut nama pun, tak dosa masa tu. Tapi sebaiknya tidak disebut nama. Nampak? Tu untuk benda, minta fatwa. Macam ada kawan-kawan mari cerita pasal kawan je kan. Dah tak sebut nama, ngumpat tak? Ngumpat tu. Cuma adakah dosa? Tidak dosa. Baik, satu. Dan kalau kita, sebab tu bagi orang yang nak upah orang. Dia tukang bawa cerita. Nampak? Kena tutup mic dah. Dia yang tukang bawa cerita. Adapun kita, bila orang mari cerita ke kita sesuatu benda tadi, sebab tu orang yang bawa cerita tu dia sendiri kena kenal pasti. Dan kena jaga-jaga. Jadi kita bila dengar dah satu round, kita sendiri tahu, kita kenal diri kita kan. Kemampuan kita kan. Contoh dia cerita tentang kawan dia yang langsung tak ada kaitan. Ni kalau nak minta nak minta kita tolong cegah masalah tersebut. Kalau dia langsung tak ada kaitan, maka awal-awal kita boleh kerak dia. Tapi kalau kita sendiri kita rasa kita ada kemampuan, aku boleh bantu, ketika tu dibolehkan. Cuma mengumpat tadi kalau untuk fatwa mesti berhenti setakat dia. Untuk cerita tadi. Nampak? Cerita tadi mesti berhenti dekat dia saja, tak boleh dia sebar ke orang pula. Adapun untuk dia tahzir, ketika tu boleh dia cerita pula kepada orang lain atau perincian. So dalam persoalan yang saya faham daripada soalan tadi, boleh kita tanya dia, boleh kita tanya pula, boleh kita dengar apa yang dikatakan untuk menceritakan masalah tadi sekiranya kita orang yang selayaknya. Boleh? Gitu kan, biasa kawan-kawan mari cerita luar perasaan dan sebagainya kan. Sebab tu cuma situ tu dia kena jaga sikit lah. Kita tengok sedih apa ni kena pastikan orang yang kita ceritakan tu dia ada kemampuan. Sama juga contoh kita nak minta tolong kawan kita cegah maksiat. Tak, ada seorang tu buat maksiat dalam tu. Jangan kita pergi khabar ke orang hadap mampu. Kita tengok dia tu ada kemampuan. Walaupun masa tu, minta maaf saya tak mampu. Ketika tu hak jom bawa cerita tadi dah dosa dah. Dan kita yang mendengar cerita pun kemungkinan kita cerita ke orang tadi boleh bawa cerita kita kepada orang selayaknya. Tu tak ada masalah. Tu yang diharuskan. Okey. Saya harap rekahnya panjangnya kita tengok dalam slot lain lah kena bahas bab mengupak khusus. Baik, terus.
Istinja tu hilangkan najis dari kubur dan dubur. Cuba baca sekejap tu. Mana nak check Okey, boleh. Saya jumpa dah orang nak check. Tadi Ustaz sebut istinja tu hilangkan najis daripada kubur dan dubur. Adakah yang Ustaz maksudkan kubur dan dubur anak Adam atau termasuk haiwan? Dan adakah boleh istinja pakai tisu pada najis yang pada permukaan selain kubur dan dubur, contohnya lantai? Okey, baik. Ada dua soalan. Budak kampung budak kampung tu nama tu dia. Baik, tawaduk orang ni. Orang ni tawaduk. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, istinja tadi yang saya masukkan hilangkan najis tadi adalah daripada kubur anak Adam. Okey, kenapa kita bincang istinja ni? Kerana hukum istinja tu wajib. Wajib ala tarakhi, tak wajib segera. Contoh kita, bukan kita lah, orang tu dia berak, sudah berak, dia pergi main bola tu. Dosa tak dia tak masuk, tak dosa. Lepas tu barulah, tapi jijik, cuma nak khabar tak dosa kan kita kata wajib. So wajib tu dia ada alal fauri, wajib segera, ada wajib yang kita boleh tangguh. So kalau kita kalau orang tadi dia macam tadi dia pergi main bola dan sebagainya, tak dosa. Tapi bila nak berwudu, bila nak sembahyang, dia wajiblah basuh. Gitu. Jadi bila kita sebut istinja tu hukum wajib, kita nak kenal pasti hak mana wajib tadi. Sebab tu saya masukkan ialah istinja guna kubur dan dubur. Hak tu dari wajib. Isu yang kedua, dah termasuk dah haiwan. Kalau ikut zahirnya tak termasuk, kerana yang dimasukkan adalah anak Adam. Sekarang ni sebab apa kita kaitkan dengan anak Adam? Kerana kita nak menghilangkan kewajipan tadi. Maksudnya kita nak mengangkat kewajipan daripada zimmah kita, daripada tanggungan kita. Haiwan tadi kalau dia berak, kita tak basuh je, dosa kita? Tak dosa. Dah haiwan sendiri, kalau dia tak basuh berak, dosa tak dia? Tak dosa juga. Apa tak? Pasal hukum syarak hanya melibatkan af'al mukallaf. Af'al mukallaf dua lah. Sama ada jin ataupun manusia. Kita sah. Itu satu. Yang kedua, adakah boleh istinja pakai tisu pada najis pada permukaan selain kubur dan dubur, contohnya lantai? Okey, baik. Bila kita cakap tentang basuh lantai, ketika tu kita tak panggil dia istinja. Nampak tak? Kita tak guna dak istilah istinja. Tapi kita guna istilah dia membasuh najis. Boleh? Dah wajib dah hilangkan. Wajib sekiranya kita tadi nak gunakan tempat tu untuk sembahyang. Ataupun tempat tadi menjadi laluan yang menyebabkan kalau kita tak basuh masa tu akan menyebabkan berlakunya perpindahan najis. Nampak? Sengaja mengotorkan diri dengan najis hukumnya haram. Pegang kaedah. Sengaja mengotorkan diri dengan najis hukumnya adalah haram. Baik, sekarang ni kalau tempat tadi tu golek memang kita akan lalu, dan kalau kita lalu dalam keadaan najis ada memang kena. Ketika tu wajib kita basuh tempat tadi, wajib segera tak? Tak. Kalau kita nak lalu tu wajib basuh. Sebab apa saya sebut begitu? Sebab ada tak rumah kita yang kita tak basuh tempat najis. Tarik cicak berak, tarik cicak berak pula. Cicak berak. Ada tempat yang kita biarkan, dosa tak kita? Cicak berak tak ada hukum. Kita basuh tadi wajib tak? Wajib menghilangkan sekiranya tempat tadi tempat sembahyang. Satu. Yang kedua, sekiranya kita lalu sama situ. Dah kalau kita tak lalu tak ada masalah. Cuma orang panggil dia ngotor lah. Gitu. Sebab tu di situ tidak digunakan perkataan istinja, tapi digunakan menghilangkan najis. Itu satu. Sebab tu bila kita memahami keluasan fiqh ni, maka kita akan jadi dok rapuh untuk menghukum orang. Jadi okey, satu. Dan hak yang saya maksudkan dengan permukaan sembahyang, nanti kita akan tengok dalam bab sembahyang, cuma saya sebut secara rekah. Permukaan sembahyang yang dimaksudkan wajib dibasuh tu sekiranya kawasan tadi tu terkena anggota sujud kita ketika kita sujud. Tu kita akan bahas panjang dalam bab sembahyang, insya-Allah. Okey, soalan seterusnya daripada ni, boleh ke tak kita guna tisu pada permukaan najis? Baik.
bila bincang menghilangkan najis dipanggil izalatun najasah. Dalam kitab fiqh disebut izalatun najasah, maka disyaratkan mesti menggunakan air. Dan air tadi mesti atas jalan al-ghaslu, mesti basuh. Bukan al-mashu. Nampak? Untuk dikira licin. Maksudnya kita boleh guna tisu, kita ambil, kita buat hilang dulu zat. Kemudian untuk pastikan masa tu tidak mencukupi, tidak memadai, kerana menghilangkan najis mesti syaratnya dihilangkan, kena diperlalukan air atas permukaan najis tersebut. Dalam kitab kita ni dia tak sebut sepanjang bab najis bab tu saya ugal dulu. So jadi kita guna tisu tadi untuk basuh permukaan najis tadi, lantai contohnya. Lepas tu kan tepat tadi tu tidak dikira suci lagi, maka ketika tu kita mesti alirkan air. Maksudnya ambil air banyak sikit secawang ke, barulah kita curuh atas tempat tersebut. Lepas tu kita lap sekali round lagi. Boleh. Tu jadi kerana sebab tu ulama mari bagi kod. Kalau kita bagi kod sifir. Ni dalam bab ni gini. Kalau dalam bab ni gini. Boleh. Terjawab tak soalan tu. Sahabat kita. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa soalan lagi, kita pergi ke next slot nanti Sekarang kita ada setengah jam untuk rehat. Nak makan ke kan, nak basuh-basuh muka. So kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah. InsyaAllah kita jumpa 10.30 sekejap lagi Terima kasih banyak Ustaz.